Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar teman-teman? Doa saya agar anda sihat. Saudara Abdul Halim Said, Saudara Rahyu Abdul Rahman, Zaleha Johar, Saudara Ramzul, Waalaikumsalam, Saudara Azizah Arazaina, Yaumon, Saudara Hamzah, itu juga Saudara Syam Haji Nawawi, Hani Abdullah, Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Muhammad Isa Selamat, Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani katanya, Hani Abdullah. Begitu juga Puan Azizah Arazaina dari Taiping, saudara. Tuan Haji Osman, apa khabar Tuan Haji? Saya Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Begitu juga Saudara Abdul Aziz dari Miri, Sarawak. Puan Hamidah Kamat, salam satu Malaysia. Adi Lucun, terima kasih hadir. Saudara Syukur Jamil, Saudara Nazliza, Puan Hamidah Kamat, Puan Saudara Zamri LC, Saudara Jalal Ali, salam satu Malaysia. Saudara Muhammad Shah Ali, Saudara Zul Marshall, Saudara Airil Awi, Cik Mat Mohaini dari Taiping, Saudara Jalal, Saudara Zul Marshall, Saudara Puan Hajah Comel-Comel, Saudara Hasbina, Saudara Pak Akada katanya. Itu juga Saudara Jebat Pembela hadir dari Kulim Kedah, Saudara Awang, Saudara Yusuf Awang dari Kelantan. Sikit-sikit okeylah. Saudara Azmi Omar, apa khabar dari Mindef? Saudara Anwar Saleh dari Tumpak Kelantan, Saudara Puan Rubidin dari Berjaya, Pak Chu dari Langkap, Saudara Juragan Gemilang, Saudara Muhammad Syah, Saudara Rosli Hassan, Saudara Ramzul, Waalaikumsalam, Saudara Buhari Syarif dari Saudara Buhari dari Mekah, Alhamdulillah. Saudara sampaikan salam saya pada baginda Rasulullah SAW, jaga diri elok. Saudara Kamuddin Mak Osman dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, saudara. Saudara Buhari Syarif dari Mekah, saudara. Saudara Syah Ibrahim, Saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Doa saya agar sentiasa sihat walafiat. Edi Tahir, Saudara Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang, Saudara Elias Muhammad, Saudara Rosmini dari Puntian, Saudara Richard Bakri, Saudara Fazil Yub. Begitu juga Saudara Mak Nasir dari Yomping, Saudara Mak Ramli, Muhammad Siddiq. Salam Saudara Abu Samah dari Puchong 2 hadir. Elias Muhammad, Saudara Abdul Rahman Abdullah Johor Baru, Madam K. Saudara Ismail Muhammad, semoga sejahtera. Mana kedainya nama? Lupa saya, Saudara Bahari Muhammad, Saudara Man Ninja, Saudara Salih Lembang. Gitu, Faizal Aco, Samsul Anwar dari Puchong hadir. Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Begitu juga Saudara Kamis Nadi, Saudara Raja Syarizat, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Muhammad Zaki, Saudara Saklina, Saudara Suratman, Mat Arif, saudara, Saudara Puan Huda, Saudara Samsiah, Saudara Zuhaimi, Puan Rahimah, Saudara Ena Sik, Saudara Ramzul, Waalaikumsalam, Saudara Sani Rais hadir dari Manjoy, Saudara Maksu dari Bukit Mentaja, Muhammad Asidir dari Kuantan Pahang. Begitu juga Rizana Cik Ani, apa khabar Puan Ramzul, Sani Rais dari Manjoy, saudara. Puan Rubiah Hussein, selamat malam. Saudara Miben, Saudara Said Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. Puan Aslinda, Saudara Wan Syahrudin, teman-teman kita, Mak Laili, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf, saudara. Kalau suara saya tak begitu jelas, jangan marah, saudara, sebab saya ini masih lagi dalam under medication. Taruna, selamat malam. Masih lagi dalam ambil ubat ni, lalu sikit, saudara. Jangan marah kalau suara saya melalut sedikit. Sebab petang tadi saya melakukan rawatan gigi, iaitu root canalling. Root canal, saudara. Sakit, bukan tak sakit. Root canal tu dia matikan segala saraf-saraf dalam gigi itu sebelum ditampal. Lepas minggu besok barulah ditampal. Tapi masihlah denyutan. Secara normal Abu Bakar, Saudara Zaman, Saudara Yahya Ibrahim Amatib, Atin Atan, Puan Hasnah, Salam Binjai, katanya Sa'akif. Jadi kalau Saudara Ismaili Muhammad dari seberang Takir, Terengganu, Saudara Sofia Yusof, Saudara Amir Bashir, kalau saya melalut sikit jangan marah, saudara. Sebab masih lagi dalam perimbangan, khayal sedikit, saudara. Maklum sajalah. Mata pun naik kuyu juga, saudara, bila makan ubat tu. Maklum sajalah makan painkiller untuk mengelakkan kita berterusan rasa sakit, saudara. Baik. Hari ini, saudara, adalah hari Rabu, tanggal 11 Oktober, yang merupakan hari yang ke-1302, saudara.
negara kita masih lagi belum usai dengan virus yang melanda negara kita sudah 1,302 hari, saudara. Sebab itu saya minta agar anda jagalah diri anda, jagalah keluarga sendiri, jaga negara kita, bersihkan diri sentiasa. Kebersihan itulah, saudara Mazlan Khalid, jaga kebersihan diri kita dan keluarga kita, saudara. Laporan terperinci tidak dapat saya berikan kerana Kementerian Kesihatan tidak menjelaskan berapa jangkitan untuk minggu lepas atau minggu ini, saudara. Jadi kita teruskan minta izin untuk tempoh dalam 3-4 minit untuk memberi pencerahan sedikit agar teman-teman kita mencari rezeki, saudara, dalam segmen e-commerce. Kalau teman-teman mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar, saudara, di talian 011330 41241 bagi membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Norali, saudara Cudin, saudara Nordin, dia begitu juga saudara Asnan Aman. Hubungi Al-Azhar 0113041241. Kalau tak nak mewawarkan produk anda, boleh memesan Stangi Al-Bakur daripadanya supaya rumah kita sentiasa harum mewangi. Rumah yang harum mewangi adalah kecintaan para malaikat serta kebencian para syaitan, saudara. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab yang dihasilkan dari pati kayu ud, saudara. Kayu gaharu lah, kayu ud, kayu gaharu, saudara. Dan kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, saudara, dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Harga masih lagi harga ramah yang lama. Dia tak naik harga walaupun barang naik bagai nak rak, saudara. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Syauqi hanyalah untuk memasarkan buah-buahan ini untuk di Lembah Kelang saja. Kiwi, anggur, ceri dan sebagainya, buahnya memanglah grade AAA dan harga lebih murah dari pasar, saudara. Dan buah-buah tersebut terus dihantar ke rumah anda. Itu di Lembah Kelang. Luar Lembah Kelang tidak mampu, saudara. Akhir sekali, tentulah popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis. Tapi hari ni sakit gigi tak boleh nak makan, saudara. Untuk gigi yang okey, sambil makan, sambil melabur. Sedap, saudara. Rangup, pedas dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, itulah seketika untuk e-commerce. Kita masuk sekarang ni dalam segmen naluri kehidupan. Yang ini bagi saya agak penting juga untuk kita menyantuni kehidupan kita, saudara. Sakit-sakit gigi kena bercakap juga, ya. Lobai Azamri, saudara Otai, saudara Mama Izzy, Nur Azli, selamat malam. DZ Ketari, salam perjuangan. Ahmad Map, saudara Razlan Yusof, saudara Syed Abdul Hakim, sakit gigi. Dia kata darah boleh up. Tak boleh gelak lebih, saudara. Itu keadaan, saudara. Dia kelas gigi, saudara. Kalau askar pun tak boleh, tak diizinkan oleh bos-bos mereka masuk berperang. Sakit gigi ni lain macam dia punya sakitnya, saudara. Dengar bunyi bising pun bagai nak rak rasanya hari ni. Kita punya amarah cepat marah. Saya harap teman-teman, saya sakit gigi ni jangan mencarut, saudara, ya. Nanti tak pasal-pasal saya mengamuk. Baik, saudara. Dalam segmen naluri kehidupan ni perlu saya jelaskan, saya bukan dai, jauh sekali sebagai ustaz yang bertauliah. Tapi inilah culipan daripada teman-teman yang menghantar kepada saya, saudara. Saudara Musyari Nazrin, salam. Kerengga sorok beras. Tak tahulah saya, saudara. Saudara, sebenarnya, saudara, orang yang ego selalunya mudah melukakan hati orang lain. Sama ada melalui percakapan ataupun sikapnya, saudara. Percakapannya selalunya orang ego ni, saudara, penuh dengan kebanggaan diri. Kadang-kadang sikapnya cukup menjengkelkan. Hati insan lain sering dilukakan oleh orang yang ego ni, saudara. Malahan orang yang rapat dengan dia pun, seperti ibunya, bapa ke, isteri, atau suami, anak-anak, sahabat dan saudara mara, pasti akan tersinggung dengan sikap egonya, saudara. Dan ironinya, orang ni ego ni juga orang yang takbur. Mereka juga mudah melukakan hati orang lain untuk orang rasa tersindir, saudara. Orang lain diperkecilkan dan akhirnya orang lain juga seolah mau dipinggirkan. Jadi untuk yang terlalu sensitif dan mudah terasa ataupun orang yang cepat emosional, yang mudah kecil hati, mereka akhirnya menjauhkan diri darinya. Tapi orang ego ataupun takabur ni, saudara, dia pantang dicabar. Dia bercabar sikit dah mulalah memperlihatkan ego dan amarahnya.
dan cepat melenting. Kadang-kadang benda yang hal-hal yang remeh-remeh saja pun cepat nak marah. Jadi orang yang takabur juga suka sukar, bukan suka saja. Orang takabur saja ataupun orang ego ni dia sukar memaafkan kesalahan orang lain. Jadi apabila dia punya kuasa, kalau dia punya upaya untuk membalasnya, dia akan membalas dendam, bukan saja setimpal, malahan melebihi kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Itu sikap orang ego, orang yang takabur saudara. Jadi orang yang ego saudara, selalunya mereka bila berdebat atau berbicara, selalunya mereka mahu menjadi juara. Nak menang sajalah saudara. Dan mereka menganggap perbualan orang lain ataupun mereka berbicara dirasakan sebagai suatu pertandingan. Mesti nak menang atau kalah, bukan untuk mencari penyelesaian. Jadi sebab itu saudara, saya menyarankan kalau kita ada ego, ketepikanlah sikap itu. Sebab saudara, orang yang ego ni dibenci oleh Allah SWT. Orang yang takabur juga dibenci oleh Allah SWT kerana mereka merasakan diri terlalu besar, terlalu angkuh. Saudara, belajarlah untuk berjalan merunduk. Merunduk seperti padi, lagi berisi, lagi merunduk, saudara. Saudara, mudah-mudahan kita dapat menjalin persahabatan sama insannya dengan baik. Itu saya juga menyarankan supaya anda yang masuk live saya ini, anda adalah sahabat-sahabat saya. Sambutlah salam persahabatan dari saya, saudara. Baik, kita masuk mutiara kata, saudara. Aduh, gigi ni gacau sikit. Tak maaf, saudara. Kalau cakap pun meleleh-leleh tu jangan marah, saudara. Sebab buat saya ini repair gigi tadi, saudara, jam pukul 4:30 petang. 1 jam lebih doktor memenda gigi. Tuhan aja yang tahu sakitnya. Tapi alhamdulillah bila ada ubat bius, habis ubat bius ni, saudara. Mula terasa sesuatu yang tidak tenteram. Mudah-mudahan besok baiklah tu, saudara. Baik, saudara. Dalam segmen mutiara kata, kena ingat, saudara. Jika kita sentiasa sedar betapa sulitnya mengubah diri sendiri, maka kita perlu sedar betapa kecilnya peluang kita untuk mengubah orang lain. Itu dia, saudara. Kalau kita rasa susah juga, sulit untuk kita mengubah diri kita sendiri, jadi tentulah untuk kita mengubah sikap orang lain itu bertambah sukar lagi. Jadi apa-apa pun tenang-tenang sajalah, saudara. Sakit-sakit gigi pun sabar jelah, saudara. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Teman-teman yang menyantuni semula bicara saya ataupun menyunting semula live saya ini dan anda masukkan dalam apa channel sekalipun, saya tak marah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ini adalah pencerahan politik dan juga sekadar memberi informasi. Kalau ada berita-berita yang anda dah tahu tu, saya sekadar mengulangi, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Saudara Galeri Zahara Perak, Syafaqillah, Kekanda Zainal, saudara Yaya Armin, saudara Abino, saudara Mak Rashidi. Mak Rashidi tak rehat ke? Saya begini, saudara, selagi saya mampu. Sebab saya dah berjanji pada diri saya akan berusaha selagi mampu. Sebab ini pencerahan ini bukan ada siapa paksa pun, atas kehendak diri, ya. Kerana itulah yang mampu saya lakukan sepanjang usia masih ada, saudara. Mana nak tahu? Paling-paling tidak pun adalah saya tinggalkan untuk anda sebagai bekalan ataupun anak cucu saya untuk mereka melihat saya. Saya kalau boleh, saya mahu untuk sentiasa bersama-sama dengan anda. Ini masuk tahun yang kelima dah, saudara. Dan tiada siapa membayar dan saya pula tidak meminta sebarang bayaran. Anda cuma yang perlu saya minta daripada anda adalah like, share dan subscribe. Itu saja, saudara. Jadi saudara Muhammad Rashidi, nak rehat macam mana? Jiwa itu sentiasa mau. Bila sampai waktu 8 malam dah teringat nak buat live. Bangun pagi cari bahan untuk buat live. Saudara, sebab itu saya katakan, saudara, di samping kita we must agree to disagree, kalau anda menyantuni bicara saya, gunalah bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis sifatnya, saudara. Baik, saudara, bicara pertama saya apabila saya mendapat kenyataan daripada Kementerian Keuangan yang menyatakan bahawa daripada hari ini hinggalah daripada 12 hari bulan hingga 18 Oktober, saudara,
harga bahan bakar, harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 serta diesel kekal saudara. RON 97 RM3.47 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Ini daripada 12 bulan hingga 18 Oktober saudara. Demikian menurut kenyataan daripada Kementerian Kewangan. Dan bagi melindungi para pengguna, walaupun ada kenaikan harga minyak global saudara, pihak kerajaan akan berusaha untuk mengekalkan harga siling bagi RON 95, 97 dan harga diesel. Dan saudara, itu keadaannya. Baik saudara, cuma saya tak tahu bagaimana negara kita, tapi sekitar kawasan rumah saya tadi hujan lebat. Tempat anda saya tak tahu. Dan saya yakin bahawa sekarang ni monsun timur laut sudah pun melanda kita. Semalam banjir di Kuala Lumpur, kemarin banjir di Ceras. Saya tak tahu tempat anda banjir tak banjir. Tetapi saya mendapat laporan saudara, bahawa di Bangkok saudara, kesan daripada hujan lebat, akhirnya 34 daerah termasuk beberapa kawasan di utara dan timur laut telah pun dilanda banjir. Dia kalau Bangkok dah banjir saudara, dah mendekat dengan kita saudara. Demikian menurut akhbar The Nation yang melaporkan bahawa daerah yang terjejas termasuklah di Sukhothai, The Phitsanulok dan Nong Buai Lampu. Dan ini melibatkan kira 16,500 keluarga dari 631 kampung yang terpaksa dipindahkan. Banjir turut menjejaskan tanah ladang di 19 wilayah. Aduhai, sekarang ni musim menuai. Kalau 19 kawasan wilayah nanti, macam mana pula harga beras dari Thailand. Dan kawasannya yang wilayah itu termasuklah wilayah Chiang Rai, Lopburi, Ayutthaya dan Ubon Ratchathani. Jadi keadaan di kebanyakan bahagian negara tersebut sedang dipantau saudara. Dan Thailand juga sedang memerhatikan tentang 3 sungai, iaitu Sungai Yom, Sungai Mun dan Sungai Yung yang sedang diawasi kerana dibimbangi berkemungkinan empangan airnya akan pecah. Kalau itu berlaku, maka bertambah berat lagi lah keadaannya di Thailand. Termasuklah kawasan Chiang Mai, Phet Chambun di utara, ataupun Udon Thani, Kalasi di timur, dan Nakhon, si Taman Rat serta di Yala, itu bahagian selatan berhampiran dengan kita saudara. Sebab itu teman-teman yang tinggal berhampiran, macam di Rantau Panjang di Kelantan, Padang Besar, berhati-hati. Kalaulah mereka melepaskan air dari empangan, tentulah kita juga akan terkesan. Hati-hati saudara. Sekarang musim saya nampak musim hujan, musim monsun sudah pun mula mendekati kita saudara. Sebabnya di Yangon, iaitu di Yangon saudara, negeri Myanmar, sejumlah 27,302 penduduk di wilayah Bago, itu selatan Myanmar. Selatan Myanmar dah menghampir ke situ saudara, terpaksa dipindahkan ke kamp penempatan. Jadi menurut Jabatan Meteorologi dan Hidrologi, paras air Sungai Bago telah pun melebihi paras bahaya. Ini berlaku sejak Ahad Isnin semalam saudara. Perkhidmatan kereta api yang melalui wilayah itu juga dihentikan buat sementara. Saudara, itu keadaannya. Saya melaporkan benda dah dulu China, lepas China, Taiwan, sekarang ni dah sampai ke Thailand. Begitu juga di Yangon saya. Jadi kita harus berhati-hati saudara. Ini laporan tentang keadaan cuaca. Tapi bagaimanapun saya tidak dapat menerima laporan. Tapi anda boleh layari juga di laman sesawang Jabatan Meteorologi atau Jabatan Kaji Cuaca Malaysia untuk mengetahui kedudukan apakah ini hujan akan berlaku lebat ataupun tidaknya saudara. Baik. Kita masuk pula sedikit saudara yang sering saya mengatakan kerunsingan. Saya mengutarakan banyak kali bahawa kita runsing bagaimana pendatang tanpa izin, orang luar boleh berniaga di negara kita ini saudara. Dan ini sepatut menyanggahi peraturan undang-undang negara kita. Macam di Seremban tu alhamdulillah sudah mula pun dibersihkan. Tapi saya dapatan saya bahawa di setempat lagi dinilai. Dinilai pula saudara, kedai makan pun mereka jadikan tempat jual perabot. Saya haraplah agar Majlis Bandaran Seremban dapat melihat. Kerana dalam kiriman saya ada memaparkan bagaimana sahabat kita dia pergi ke situ mendedahkan adanya kedai-kedai makan yang sepatutnya food court sudah ditukar jadi kedai jual perabot pula. Tengok-tengoklah, jengok-jengoklah. Ya, bagaimanapun saya ucapkan tahniah.
saya akhirnya ucapkan tahniah kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana semalam dengan serta-merta ia telah pun menutup 44 premis perniagaan kendalian warga asing dan mengeluarkan 51 notis kompaun atas pelbagai kesalahan dalam serbuan yang di sekitar Jalan Kenanga di ibu kota tengah hari semalam, saudara. Tahniah, saudara. Serbuan dilakukan dengan kerjasama pihak polis, Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Inilah sepatut dilakukan. Alhamdulillah, ucapkan tahniah kepada Dewan Bandaraya. Segeralah bersihkanlah ibu kota kita daripada pendatang yang tak sepatutnya. Soal peluang perniagaan, bagilah nak tempatan, saudara. Kabarnya terdapat seramai 29 pekerja warga asing dari Bangladesh, 22 orang daripada Indonesia, 3 orang dari Pakistan, 3 dari Myanmar dan seorang lagi ditahan oleh pihak Jabatan Immigration. Saudara, itu keadaannya yang perlu saya laporkan. Kedudukan pembersihan sedang dilakukan. Tahniah Bandaraya. Cuma saya agak runsing sedikit, saudara, apabila mendengar kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia di Parlimen hari ini. Kerana katanya untuk membawa ataupun seorang itu mahu mendapat pembantu rumah dari negara Indonesia, orang yang mahu mendapatkan perkhidmatan tersebut terpaksa membayar sampai RM15,000, saudara, yang melalui agensi-agensi tertentu. Ini dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kerana bila dia bercakap di Parlimen, saudara. Jadi menurut V. Sivakumar, bagaimanapun pihaknya sedang berunding dengan kerajaan Indonesia bagaimana untuk menurunkan. Dan samping itu harga bayaran gaji pun, saudara, kekal tidak boleh di bawah daripada RM1,500. Nak bawa datang RM1,500, saudara, bukan murah. Jadi saya haraplah pihak pemimpin atau kerajaan dapat memikirkan, mengkaji apakah caranya. Dan saya selalu dengar sungutan teman-teman. Mereka datang bekerja di rumah kita, mereka tempat tinggal kita sediakan. Makan pun sekali. Berbeza dengan warga kita yang bekerja. Kalau mereka dapat gaji RM1,500. Sebagaimana yang dirungutkan oleh Datuk Sri Suhaili, Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kuala Lumpur. Anggota polis cuma dapat RM1,441 sebulan. Itu pun kalau duduk di Kuala Lumpur, jadilah B40. Saudara, tapi bagaimana kalau nak menggajikan orang di Indonesia? Kalau nak jadi orang gaji, nak menjadi pembantu rumah, gaji yang ditetapkan RM1,500. Di sini letaknya keadilan. Dari segi sistem sumber manusia itu perlu dikaji sebaik mungkin. Okey, tak ada masalah kalau itu ketetapan kerajaan. Sebab katanya Pak Harmoko dulu pun telah menyuarakan selaku Pak Duta Besar Indonesia ke Malaysia. Beliau menzahirkan kebimbangan apabila warga Indonesia dulu katanya tak dibayar gaji dengan sebaiknya. Sekarang telah pun ditetapkan gaji RM1,500 sebulan. Dan mesti dibayar selewat-lewatnya pada 7 hari bulan setiap awal bulan. Sedangkan kita kalau jadi buruh macam mana, saudara? Itu gambarannya. Saudara Mak Rasidi dia kata kena ada cukai lah. Wallahualam bisawab. Saudara Yam, terima kasih sekutu warna merah untuk saya. Bagi saya merasakan di sinilah letaknya keprihatinan pemimpin untuk memastikan agar warga kita yang bekerja tidaklah dilihat lebih teruk daripada orang lain. Ini kita tak maulah. Bukan kita kata mereka pendatang, tidak. Kita perlukan perkhidmatan mereka. Tapi kalau nak datang pun kena bayar sampai RM15,000. Ini kenyataan menteri di Parlimen, saudara. Dia bukan cakap tembak sembarangan. Tentulah ada dia punya fakta-fakta dan data-datanya. Kemudian gaji RM1,500. Sebulan. Setiap 7 bulan kena dibayar. Jadi memang saya dah sedar bahawa Duta Besar Indonesia itu Pak Hermono. Hermono bukan Harmoko, Hermono. Sekarang ini katanya setakat ini menurut akhbar berita harian pernah mendedahkan bahawa Kereta Indonesia mendedahkan berlaku kelewatan urusan terbabit apabila daripada 81,129 permohonan pembabikan PDI yang diterima dalam tempoh lebih setahun. Hanya 4,400 saja yang diluluskan. Saudara, 81,000 rupanya. Memang kita memerlukan khidmat mereka, saudara. Tapi orang kata berpada-pada lah. Saudara, saya keadaan begitu. Baik. Itu laporan yang saya terima dan setakat hari ini. Saya haraplah agar pimpinan negara dapat memikirkan
tentang kehidupan rakyat kita, saudara. Saudara sah dia kata boleh bagi gaji naik tapi cukai naik jugalah. Tak kisahlah katanya. Saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Hamid, sakit gigi dah okey ke? Belum lagi. Sebab itu saya kata saudara Abdul Hamid, saya minta maaf saudara kalau saya melelong-lelong sikit cakap. Maklum sajalah. Gigi baru buat, dia panggil apa, root canalling. Root canal. Sakit saudara. Baik saudara. Sedikit tentang rayuan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Akhirnya katanya bahawa rayuan Datuk Seri Najib untuk mengembalikan saman terhadap Tommy Thomas akan didengar pada 5 Februari tahun lepas, saudara. Lama. Aduhai, kesian jugalah. Berterusanlah beliau berada di penjara Kajang, saudara. Jadi Datuk Seri Najib pada mulanya mengharapkan agar pendengarannya saudara Rizal Yusof, terima kasih, agar pendengaran kes itu dapat dibuat dalam seminggu dua ini, tapi pihak hakim mahkamah telah menetapkan pada 5 Februari mendatang, saudara. Nak cakap lebih pun, saudara, saya tak maklumlah, ini menyangkut soal mahkamah. Saya bimbang nanti keadaannya kita jadi contempt of court. Tunggu sama-sama lah, kita tunggu, saudara. Saudara Rizal Yusof, kembang kuntur mawar merah untuk saya, kembang. Secara kasan TV, ulas sikit pasal Penokor Felda yang ditatang oleh kerajaan sebagai anak emas. Saya yang sudah tu sudahlah. Saya cakap terus terang, saudara Kasan, memang kita tahu warga Felda ini dijaga oleh pimpinan negara, dan kawasan Felda ini diasaskan oleh almarhum Tun Razak dan tentulah Parti UMNO. Kita merasakan, orang kata orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa, tapi nampak gayanya dalam beberapa siri pilihan raya mereka menolak. Kerana kadang-kadang perasaan, sebenar-benar saya cakap terus terang, saudara. Saya juga dapat, ada kawan saya, Datuk Tok Johari, dia melenting-lenting marah. Sebenarnya yang membuatkan mereka marah bukan disebabkan oleh Parti UMNO. Mereka salah sebenarnya. Tapi sebenarnya, saudara, adalah kerana sikap. Adanya pegawai di Felda itu, apabila buah dipotong, tapi nak bayarnya lewat. Itu cerita dia. Yang kedua, sistem tu ada sedikit pincang. Saudara. Jadi, tapi bagi saya lah, janganlah kena marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Saya cuma bertanya satu saja. Kalaulah mereka memilih Parti Pembangkang, apabila Parti Pembangkang naik sebagai kerajaan, apakah mampu mereka mewujudkan kawasan Felda sebagaimana yang diwujudkan oleh UMNO? Itu dia cerita dia, saudara. Saya nak marah pun, malahlah saudara nak cakap. Cuma saya mengharapkan ada kesedaran. Saudara Zok Safar, dia bukan Felda tolak Zahid Hamidi, tak ada begitu. Saudara silap, saudara. Masalah sekarang ni sikit-sikit Zahid. Saya pun tak tahu kenapa. Apa salahnya? Apa salahnya Datuk Seri Zahid Hamidi terhadap warga Felda? Apakah dia sapu duit Felda? Apakah dia tidak melaksanakan? Saudara boy, saya anak Felda. Ya, saudara. Kalau anak Felda, kita merasakan, lihatlah. Dulu saya pernah pergi kawasan Felda, waktu saya menjadi wartawan dulu. Hidup warga Felda generasi pertama susah, saudara. Tapi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan didikan, akhirnya setiap warga Felda hari ini boleh dianggap sebagai kaya raya, saudara. Berbeza dengan kami. Yang tak ada tanah pun, mereka ada 10 ekar tanah, saudara. Harta tanah. Saudara, keadaannya begitulah, saudara. Jadi, saudara boy, bagi saya lah. Tapi saya nak katakan bukan semua menolak. Ada sebahagiannya kerana mereka mudah termakan oleh ancaman pihak-pihak pembangkang. Saya nak ulas nanti satu ketika nantilah. Saudara, itu keadaannya bagi saya. Felda diasaskan oleh pimpinan UMNO. Dan saya nak cakap terus terang, saudara, warga Felda juga seharusnya berterima kasih pada Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Saya cakap terus terang, saudara, kerana waktu saja Felda baru dia punya pokok baru nak membesar sedikit, Yang Mulia Tengku Razali Hamzah atas arahan Tun Razak, beliau pergi bertemu dengan pimpinan negara China untuk memasarkan minyak kelapa sawit. Dan apabila mendapat jualan ataupun order tempahan untuk tempoh 10 tahun, maka Felda berkembang. Hasil-hasil kelapa sawit minyak mereka terjamin jualannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh pimpinan hari ini. Hari ini pun kita telah pun mendapat tempahan daripada kerajaan China untuk membeli minyak sawit kita daripada 20,000 tan. Sekarang ni sudah dapat meningkat kepada 50,000 tan setahun.
Itu gambarannya. Saudara Waksu yang cakap tu, itulah keadaan saudara. Saya bagi satu je saudara. Tak guna kita nak bercakap orang ni salah, orang ni salah. Kita tumpukan perhatian saudara. Baik saudara, saya nak cerita sikit tentang khabar dari Gaza saudara. Saya nak beritahu saudara, kita jangan jadi macam mana, kalau apa jadi, kalau negara kita ni jadi macam kita jadi warga Palestin. Kalau kita tak bersetuju saudara. Saudara Mokhtar Makruf, anak Felda pandai-pandai, ada jadi pengurus Felda. Betul saudara, ada. Tapi yang paling penting, mereka haruslah ikhlas dan jujur atas tugas mereka. Baik saudara, ini khabar dari Gaza. Saya setakat jam 8 malam tadi, saya diberitahu bahawa sejumlah 1055 jiwa warga Palestin terkorban. Kesan penyembelihan, pengkhianatan, kekejaman warga Zionis. Dan yang cedera saya, yang saya dapat setakat jam 8 malam tadi saudara, 1055 jiwa terkorban dan 5184 yang cedera. Kekejaman berterusan. Bom dilancarkan ke perkampungan, ke desa-desa di Gaza, penempatan perkampungan warga Palestin macam tak ada aksan, tak ada belas. Seolah-olah mereka itu bukan manusia. Memanglah hanat lah, saya kata. Sikap Zionis Yahudi ni saudara. Sebab itu saudara, saya mengajak anda pada hari Jumaat ini bersama-samalah dengan pergerakan Pemuda UMNO, dengan siapa saja pun saudara, kita berkumpul di Masjid Negara saudara selepas solat Jumaat. Pada hari Jumaat ini di Masjid Negara, di perkarangan Masjid Negara, kita berkumpul untuk menyatakan solidariti kita terhadap warga Palestin saudara. Dan saya minta lah, sama ada anda daripada parti PAS ke, anda daripada parti Amanah ke, anda daripada parti PBM, parti DAP, parti PKR, pada UMNO, ketepikan soal politik ataupun unjuran masing-masing punya pahaman. Kita satukan hati untuk menyatakan bahawa kita benci dan kita tidak lagi kita mengutuk sehabis-habisnya tindakan rejim Zionis yang tidak langsung ada kemanusiaan. Mereka itu lebih teruk daripada binatang. Saya minta maaf, kasar saya sikit malam ni saudara. Sakit-sakit gigi ni marah juga saya bila cakap soal kezaliman Zionis terhadap warga bangsa Palestin. Tanah dirampok, harta mereka dirampok, bumi mereka dirampas. Hari ini mereka menjajah dan membunuh, menyembelih warga Palestin. Tidak ada belas kasihan. Sedangkan bumi Palestin itu, kita umat Islam saudara, tercatat dalam Al-Quran, adalah merupakan tempat para anbiya, para nabi-nabi semua datang daripada Palestin kecuali Nabi Muhammad SAW saudara. Itu gambarannya saudara. Memang kita benci saudara. Harus kita mengecam dan kita mewujudkan solidariti terhadap warga Palestin saudara. Kalau ada duit kita dermalah sedikit sebab kerajaan Pemuda UMNO di bawah pimpinan saudara Dr. ini telah pun mewujudkan tabung-tabung untuk kita hantar memberi bantuan saudara. Itu tentang solidariti kita terhadap kekejaman Zionis di bumi Palestin. Bagaimanapun saudara, saya mendengar juga kenyataan. Saya nampak agak confused apabila tiba-tiba saja sejak semalam Presiden Rusia, iaitu Vladimir Putin, telah memaklumkan katanya bahawa konflik Israel-Gaza adalah menunjukkan kegagalan dasar Asia Barat, Washington. Memanglah Amerika bila tengok perang begitu semua mula menghantar kapal-kapal perang di perairan Palestin. Kita pun tak tahu, kita jangan penuduh saudara. Sebab itu tiba-tiba saya lihat Putin juga nampaknya menyebelahi warga Palestin di Gaza. Sedangkan presiden daripada Ukraine juga mereka menyokong perjuangan. Saudara, keadaan sekarang ni dunia sudah mula mengutuk. Cuma ada beberapa buah negara lain, negara barat lah saudara, masih lagi mereka menyebelahi Zionis yang ada di Palestin. Dan sebab itulah saudara, WHO hari ini, Badan Perubatan Dunia saudara, di Geneva menggesa supaya koridor kemanusiaan diwujudkan bagi membolehkan palang merah, bekalan perubatan, makan diberi kebenaran untuk masuk ke kawasan Gaza. Sekarang hari ini warga Gaza sedang terkepung saudara. Air sudah tak ada, api memang tak ada, elektrik semua ni, makanan, nak bawa makanan pun tidak dibenarkan. Bahawa seolah mereka berada dalam kepungan oleh tentera Zionis yang zalim,
Begitu juga ubat-ubatan tak ada. Jadi semakin kurang hospital-hospital yang ada di Gaza, saudara, semakin kurang perubatan. Tak tahulah bagaimanapun kita mengharapkanlah. Sebab menurut kata Menteri Luar Iraq, dia kata ketegangan di Gaza, dia tidak akan berlarutan untuk 2-3 hari. Mungkin melebihi 10 hari. Bersamalah saudara, kita berdoa agar Allah SWT melaknati mereka yang melakukan kekejaman dan segeralah menyelamatkan saudara kita, saudara seagama dengan kita yang sedang disembelih oleh rejim Palestin. Sebab itu, Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi saudara pendirian Malaysia untuk terus bersama dengan perjuangan rakyat Palestin. Katanya perkara itu dikongsi dengan beberapa wakil badan bukan kerajaan seperti Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, Cinta Gaza Malaysia, Cinta Syria dan Global Peace Mission. Sebab itu katanya dia berkongsi usaha kerajaan dalam mengadakan perbincangan dengan pemimpin dunia Islam bagi mencari solusi terbaik untuk meregakan ketegangan Palestin. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa negara Malaysia tetap mengutuk sebarang bentuk kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis. Kita memang Perdana Menteri kita begitulah, kita tetap daripada zaman Tunku Abdul Rahman lagi saudara. Sebab itu kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Israel saudara. Aduhai, malahan saudara, utusan khas Palestin di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu Riyad Mansur, dia mengecam sikap Israel kerana menyekat bekalan makanan, elektrik, air ke Gaza. Apakah mereka mau membunuh rakyat Palestin supaya mati dalam kebuluran katanya. Dan itu keadaannya. Walaupun Menteri Pertahanan Israel itu Yoav Gallant, dia bercakap di Pertubuhan Bangsa Bersatu, kononnya nak membela dirilah. Akhirnya dia dikecam oleh badan dunia. Itu yang berlaku semalam. Secara retinya dunia sudah melihat tentang kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis, saudara. Baik, saudara. Itu terbit barat, kita berdoalah, saudara. Jangan lupa hari Jumaat, saudara. Besok hari Khamis, kita mengadakan solidariti kita di perkarangan Masjid Negara. Tunjukkanlah, saudara, keprihatinan kita terhadap saudara kita yang dizalimi, saudara. Saudara Abdul Halim Majid, dia kata, not oleh Putin, Korea Utara pun menyebelahi Palestin. Betul, saudara. Korea Utara ni, saudara, negara yang bukan. Kita ini dari Pyongyang, saudara, kita begitu akrab dengan Korea Selatan, tapi Korea Utara. Saya melihat bahawa China pun bersama dengan Gaza, Erdogan, banyak negara, kecuali 1-2 negara. Saya nak sebut nanti ganggu oleh mereka nanti, saudara. Baik, saudara, itu yang berlaku di tebing barat. Saya mengharapkan agar adalah cahaya untuk warganya. Dan kembali pada negara kita sekarang ni, saya merasakan bahawa bersyukur jugalah akhirnya sebagaimana apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri bahawa projek otomotif lembah teknologi tinggi dengan pelaburan sejumlah 32 bilion sudah pun bermula dan ia bakal mengubah Tanjung Malim di Perak untuk menjadi sebuah hub otomotif global untuk kenderaan tenaga baharu. Demikian menurut Perdana Menteri apabila beliau melihat bagaimana permulaan projek itu telah pun bakal dilaksanakan antara syarikat Zhejiang Geely Holding Group yang mempunyai saham besar juga dalam Proton, saudara, bersama dengan DRB Highcom dan akan mengembangkan pembangunan bakat penyelidikan otomotif saja. Dan kerajaan perpaduan tetap menyokong keadaan itu. Jadi 32 bilion akan berada pelaburannya di Tanjung Malim, maka semerbaklah Tanjung Malim. Dan tentulah ia akan memberi peluang pekerjaan yang agak begitu besar di Tanjung Malim, Perak, saudara. Itu tentang ekonomi. Saya 2-3 hari lepas tu saya runsing juga, saudara, bila saya lihat, menonton kenyataan yang tular di video sosial, saudara, laman sosial, video kenyataan daripada ketua pengarah Jabatan Siasat Jenayah PDRM, Datuk Seri Suhaili. Saya menyangkakan tentulah ada pro and con, tapi ternyata memang ada orang bersetuju, ada orang tak bersetuju dan macam-macam lagi. Dan hari ini sebagai yang saya dudukan, sebagaimana yang saya duga, dan Datuk Suhaili membuat kenyataan terbuka kesan daripada penularan klip video itu. Jadi katanya secara betul terang dia menegaskan niat beliau memuatkan secara betul terang, niat saya memuatkan di halaman media sosial
jabatan ini saya, kerana saya hanya dapat berjumpa dengan 130 pegawai. 130 pegawai, sedangkan di bawah jabatan siasatan jenayah terdapat sejumlah 10,000 anggota dan pegawai dalam jabatan siasatan jenayah. Jadi katanya beliau sekadar menyambung saranan yang dikemukakan oleh Ketua Parlimen Negara Tan Sri Razaruddin Husin dan timbalannya Datuk Seri Ayub Khan. Apabila dimuat saja kenyataan beliau, masyarakat memberikan pelbagai respon. Jadi katanya ini menunjukkan bahawa berapa ramai yang dah tahu apa yang beliau katakan. Ketika orang selama ini diam, saya tak nak bercakap lebih. Tapi bila beliau melontarkan kenyataan, ada orang yang boleh pakai Mercedes, boleh pakai kereta besar dan sebagainya, barulah ada respon katanya. Jadi katanya sebab itu beliau mahu membersihkan Jabatan Siasatan Jenayah yang punya anggota sekitar 10,000 orang tu. Yang dibercakap di Pulau Pinang itu 130 orang pegawai-pegawai tertinggi. Tapi di bawah pegawai tertinggi itu ada 10,000 anggota Jabatan Siasatan Jenayah. Jadi matlamatnya jelas. Pertama sekali tentang mahukan jabatan tersebut dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Dan yang kedua, tentang untuk nasib warga polis. Macam saya kata awal tadi, saudara. Kalau orang gaji dan datang dari Indonesia boleh bayar 1,500. Takkanlah konstabel polis cuma 1,400 atau 1,500. Itu apa yang lontarkan boleh. Memanglah ada orang melontarkan pro and con. Tapi bagi saya, sikap betul serang tu kadang-kala akan menimbulkan macam-macam. Tapi saya mengambil kira, kita ambillah yang pahit itu sebagai ubat saya. Ini kadang-kadang bila kita bercakap yang benar itu, memang kebenaran itu pahit saya. Tapi anggaplah yang pahit itu sebagai ubat supaya kita dapat memperbaiki mutu tata kelola setiap kaki tangan kerajaan dan negara kita bersih daripada aktiviti jenayah yang bukan-bukan. Saya lihat sekarang ni, pasukan polis betul all out, pasukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah juga all out, lembaga hasil dalam negeri juga all out, pasukan kastam juga sekarang ni bertungkur lumus. Kesemua jabatan penguatkuasa sedang melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk memastikan negara kita dipacu ke jalan yang lebih baik lagi untuk generasi akan datang, saudara. Saya cuma bila bercakap soal begini, saya senyum je, saudara. Memanglah keadaan ni kadang-kadang kenyataan saya ni tidak digemari, orang tak suka. Tapi ini realiti. Saya geleng kepala bila saya lihat tular di media sosial bagaimana seorang menteri. Saya kena tegur, saudara. Saya kena tegur, saya tak boleh mendiamkan diri. Bagaimana seorang menteri digambarkan berada dalam keadaan yang bagi saya lah nak kata mabuk pun bukan mabuk. Saya mungkinlah dalam khayal dia bergencuk. Saudara, dia sebagai menteri takkanlah sikap menteri sebegitu. Ini agak memalukan. Saya haraplah agar Yang Amat pada menteri dapat menegur. Mana boleh menteri bersikap begitu. Kalau boleh personality seorang menteri mesti dijaga. Saya ingat lagi dulu waktu zaman Allahyarham Tan Sri Samad Idris, bila kami nak minum kopi dekat warung, dia tak boleh, dia kata menteri minum kopi kat warung pun tak boleh. Kita punya SOP. Jangan lupa saudara Hashim Gerah. Allahyarham Hashim Gerah, dia waktu mewakili dia parti PAS, ahli Parlimen Parit. Waktu ada majlis tari menari di Parlimen dalam keadaan tertutup, saya di Parlimen, di kalangan ahli Parlimen. Tapi kerana dia mewakili parti PAS, dia diberitahu, tak ada gambar pun, dia diberitahu menari dalam acara kalangan ahli Parlimen. Pun dia dipecat. Saya nampak gaya sikap menteri sebut perlulah. Soalnya dia berpengaruh dan sebagainya, saya rasa eloklah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berundinglah dengan Premier Sarawak, iaitu Abang Jo. Kalau inilah sikapnya, bukan sikap seorang menteri. Dalam keadaan lalu sedikit, saya nak kata mabuk, tak mabuk. Kata mabuk, saya kita tak dapat pengesahan. Tapi saya rasa tak sepatutnya. Walaupun dia bukan beragama Islam. Kita tahu, dia bukan beragama Islam. Sarawak ni biasalah, saya kalau minum-minum alkohol tu, bila masa pesta gawai dan sebagainya. Tetapi jangan diperlihatkan. Jadi bila tular dalam media sosial, malu kita, saudara. Saya harap agar pimpinan negara dapatlah menegur yang sudah-sudah. Jadi ini juga jadi tauladan, saya kata. Joker dia kata Singapura orang baru masuk polis gajinya Singapura dolar 2,400.
Karakot dia kata pengaruh ke tak pengaruh, jangan cemarkan nana jabatan. Itu betul saudara. Saya bersetuju. Bagi saya mudah saudara. Walaupun dia datang daripada parti pimpinan di mana saya juga anggotanya, saudara, kalau tak betul saya kena tak betul. Jangan kita takut untuk menegur. Apa salahnya? Jangan dibiarkan itu berterusan daripada orang lain duk tegur, orang lain duk maki hamun saudara. Ini saya cakap terus terang, saya cuma minta agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat melihat video yang ada begitu, dan saya tahu kalau ini menyangkut soal kepimpinan dari Sarawak, berbincanglah dengan ketuanya di Sarawak, itu Premier Abang Jo. Saya rasa perlu ada tindakan. Nak suruh dia pecat sebagainya itu bukan kuasa kita, saya itu prerogatif seorang Perdana Menteri. Tambah-tambah lagi di saat-saat kita sedang dikabarkan akan melakukan rombakan kabinet. Tapi saya tak tahulah sama ada video itu video lama atau baru, saya tak tahu. Kalau benda itu baru berlaku, memang tak patut. Kalau lama, saya menganggap itu adalah permainan percaturan orang-orang biasa lah saudara, yang menentang kerajaan perpaduan. Itu keadaannya saudara. Soal privasi dia sebagai menteri, itu memang kita hormati. Tapi janganlah dia sampai tular pada media sosial saudara. Baik saudara, kita masuk sedikit tentang apa yang berlaku di Parlimen hari ini. Saya bersyukur hari ini Isnin, Selasa, Rabu, saudara dah masuk hari ketiga. Nampak gayanya tak adalah terpekik terlolong lagi di Parlimen. Alhamdulillah, ketertiban warga, ahli-ahli Parlimen nampaknya okey. Saudara Razak dia kata itu video lama tuan, masa pesta gawai. Saya kata tadi, kalau gambar itu gambar lama tadi saudara, mintalah supaya orang yang menyiarkan gambar itu dia ambil tindakan, kerana ini tujuan memalukan. Kalau itu baru, perlu dia ambil tindakan. Jadi perlu dilakukan saudara, sebab ini imej negara kita. Saudara Razak, Zack, saya merasakan ini tak cantik lah bila keluar dalam tular. Sebab itu pemimpin harus menjaga kepribadian. Sama ada itu video lama, saya bersyukurlah kalau benda itu video lama. Saudara, kalau video baru, itu memang tak patut. Kalau video lama, maka pejabat menteri tersebut kena jumpa dengan MC-MC buat laporan. Apa matlamat mereka? Apakah mau mencemarkan nama baik kementerian yang dipegang oleh beliau? Saudara? Baik. Saya bercakap tadi di Parlimen hari ini, saya nampak bahawa sahabat saya, Datuk Samsul Nasarah, hari ini memperjelaskan selaku timbalan Menteri Dalam Negeri, beliau menyatakan bahawa kegiatan alung masih berleluasa. Puncanya kerana pihak institusi kewangan sukar untuk memberi pinjaman, membuatkan rakyat sukar untuk mendapat pinjaman, dan secara mudah jumpa alung, sedangkan mereka terperangkap dengan kegiatan alung. Bagaimanapun, kata Datuk Samsul Nasarah, pihak Kementerian Dalam Negeri sedang memantau. Sekarang ni katanya terdapat sebanyak 734 operasi telah dijalankan sepanjang tempoh Januari hingga Ogos di seluruh negara, dan seramai 898 orang telah ditangkap, dan sebanyak 146 kes telah pun dibuat pertuduhan. Artinya bukan polis tak tahu. Saudara, jangan pula nak marah. Pihak polis juga sedang melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk membentras kegiatan alung, saudara. Memang alung ni, saudara, kadang-kadang tak berhati perut. Saya beritahu pada anda semua, berhati-hati, sebab pinjam RM10,000 boleh jadi sampai naik RM100,000. Boleh naik sampai RM300,000-400,000. Sebab dia ada sistem dia begitu. Nampak manis. Janji manismu saja. Akhirnya kita perangkap satu keluarga. Itu gambarannya, saudara. Begitu juga, saya juga terima kasih bahawa kepada Datuk Samsul dan juga menterinya, Datuk Sri Saifuddin Nasution, dan kaki tangan di Jabatan Keperdana Negeri. Kerana beliau menyatakan bahawa walaupun seseorang itu lahir di Malaysia ini, tapi ia bukanlah syarat otomatis untuk mendapat kerakyatan sebagai warga negara. Sebab itu Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahawa kelahiran negara ini bukan syarat otomatis untuk mana-mana individu untuk memperolehi kewarganegaraan Malaysia. Katanya, walaupun katanya keputusan asid deoxyribonucleic DNA mengesahkan pertalian darah dia, anak yang keluarga sini, tapi bukan otomatis. Dan katanya setakat ini 11,065 permohonan kewarganegaraan telah diterima dari Sabah bagi tempoh 2017 hingga 2022. Tapi hanya 481 saja diluluskan. Itu gambarnya, saudara. Jangan kata kita merasakan bahawa kerajaan tidak prihatin. Saya juga hairan. Saya nak bertanya dengan dia. Kemarin saya jumpa di Parlimen.
Dia kata sedang kita tangani. Ada kes tu dia kata, kadang-kadang kesian juga. Dia tak ada langsung tidak ada dokumen. Tahu-tahu jumpa Datuk Samsul sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri, tak ada. Tak ada dokumen surat lahir, mak bapak dia tak ada, kosong. Keluarganya katanya rootnya daripada Filipina, dia di Sabah. Ya, saya apa pun tak ada. Cuma saya kata kalau gitu tak boleh Datuk, kata sebab dalam Geneva Convention tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia di dunia ini tidak boleh diizinkan stateless tanpa negara. Dia kata betul lah, dia kata, tetapi kena ikut anjuran. Itu keadaannya. Ada berlaku jangan sekarang ni yang banyak berlaku di Sabah dan Sarawak. Dan bagaimanapun pihak Kementerian Dalam Negeri sedang memantau satu persatu, saudara. Artinya, saudara, kewarganegaraan tidaklah akan diberi sewenang-wenangnya. Bagaimana mereka nuduh apa semua tu. Sebab saya kemarin dulu saya pergi ke Parlimen, ingat nak jumpa dengan Datuk Saifuddin, tapi bila saya berbual dengan Datuk Samsul Nasarah, dia beritahu pada saya tak ada apa yang dicakap tu Tuan Maha. Ialah orang bercakap macam-macam lah katanya. Itu keadaannya. Cuma yang satu lagi saudara yang agak memeranjatkan saya, iaitu bagaimana tentang sejumlah 300 orang pesawah. 300 orang pesawah yang telah pun meninggal bertahun-tahun lamanya, tetapi masih menerima pembayaran subsidi. Sebanyak jumlahnya adalah 300 orang, berjumlahnya 0.73 juta melalui skim subsidi harga padi. Itu rumusan laporan terimaan dan bayaran obligasi sosial Perjanjian Konsesi Pengurusan Industri Padi dan Beras Negara yang dibincangkan oleh PSC hari ini saya. Jadi disebabkan pembayaran SSP kepada pesawah tidak dipantau sepenuhnya, maka Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dapat merealisasikan melihat bahawa rupanya 300 orang semakan audit mendapati 300 orang penerima bayaran SSFP direkodkan meninggal dunia dalam tempoh kematiannya sehingga 15 tahun. Itu keadaannya saudara. Dan bagaimanapun telah pun dikenal pasti oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kadang-kadang bila kita lihat macam ni saudara, apakah adanya unsur-unsur yang sebegitu? Itu keadaan saudara. Lebih tak nak cakap lah saudara. Saya melihat apa lagi yang ada sini. Cuma saudara, hari ini di Sarawak, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO selaku Pengerusi Barisan Nasional menyatakan bahawa Barisan Nasional sedia untuk membantu gabungan Parti Sarawak JPS dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Jepak kiranya diminta. Kalau tak minta, kita tak naklah menyebut-nyebut. Betul lah juga saudara. Jika diminta, kata Datuk Zahid, kita akan bantu. Kita yakin JPS mempunyai jentera mencukupi untuk memenangi semula kerusi Jepak, kawasan Jepak saudara. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan bahawa hari pengundian bagi Dun Jepak pada 4 November. Manakala penamaan calon dan pengundian awal pada 21 dan 31 Oktober. Ini kesan daripada apabila penyandangnya Allahyarham Datuk Talib Zulpilip meninggal pada 15 September lalu. Jadi Sarawak memang kita UMNO Barisan Nasional tidak pernah pun turun bertanding di sana. Tapi kalau dia minta bantuan, maka kita akan kerahkanlah jentera kita. Demikian menurut Presiden Datuk Seri Zahid sekarang. Dan untuk kemaman, saya dipahamkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Itu akan diadakan pada 17 Oktober. Hari ini berapa bulan? Hari ini 10 ya, 10 ke 11. Kalau 10 sebelah, mana lebih kurang seminggu lagi saudara. Sesa SBR Datuk Ikmaluddin Ishak berkata pihaknya telah menerima laporan Hakim Pilihan Raya susulan keputusan petisyen yang membatalkan keputusan bagi Parlimen P040 Kemaman pada pilihan raya umum ke-15 dulu. Dia katanya sehingga tamat tempoh 14 hari rayuan. Bukannya ada punya speaker Parlimen tak bagi tahu pun tak apa. Tapi selepas tempoh 14 hari rayuan dan tiada notis rayuan difailkan, maka keputusan itu mutlak dan kerusi Parlimen Kemaman kosong. Jadi selaras dengan Seksyen 36C Akta Kesalahan Pilihan Raya
dan Peruntukan Perlembagaan Persekutuan SPR akan mengeluarkan notis pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 hari dari tarikh akhir ditetapkan untuk pemfailan rayuan. Jadi dia kata bahawa RIT akan dikeluarkan, mesyuarat itu akan dipengusikan oleh pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dan dijangka membincangkan tarikh-tarikh penting seperti hari bagi RIT pilihan raya. Itu RIT itu pemberitahuan bila tarikh pilihan raya, penamaan calon serta pengundian dan daftar pemilih yang akan digunakan bagi melaksanakan pilihan raya. Saudara, itu keadaannya di Kemaman. Cuma hari ini, saudara. Hari ini satu hal lagi pula tu, saudara. Mungkin gamaknya untuk memikat hati nak jadi calon gamaknya. Mungkin, saya tak tahu, saudara. Sebab saya dah bercakap 3-4 kali, saya rasa apakah PAS akan meletakkan Dr. Mahathir sebagai calon. Tapi ada pula orang mengatakan, tak ada, mereka tak ada bincang. Ada pula sebilangan orang PAS tak bersetuju. Ada yang bersetuju. Tapi mungkin, cara nak pikat hati orang PAS ni mungkin, hari ini Dr. Mahathir akhirnya mengakui. Dia mengaku kesalahannya meminggirkan negeri Pantai Timur sewaktu beliau menjawat jawatan Perdana Menteri keempat dahulu. Akhirnya mengaku. Waktu dia bercakap di pentas Mingguan Negarawan di Yayasan Kepimpinan Perdana, dia kata penglibatannya sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri yang ditabir oleh PAS ataupun SG4 adalah sebagai salah satu tindakan untuk menebus kesalahan tersebut. Dia nak tebus kesalahan, bolehlah jadi calon untuk bertanding di Kemaman, saudara. Sebab dia kata, saya mengaku bersalah sewaktu menjadi Perdana Menteri dari parti satu itu bermusuh dengan parti PAS yang menguasai negeri Pantai Timur. Dia memang tak suka orang disebut satu itulah. Mana parti UMNO lah, saudara. Dia jadi Presiden UMNO waktu itu. Jadi sebenarnya bukan UMNO yang salah. Dia yang jadi Presiden waktu itu, dia buat keputusan. Jadi menurut Dr. Mahathir, sewaktu memegang tampuk pentadbiran persekutuan, tumpuan hanya diberikan kepada negeri-negeri di pantai barat. Itulah keadaannya sekarang. Saya melihat bahawa apakah ini cara memikat supaya orang PAS, Dr. Mahathir dah mengaku dah dia silap. Dia dah pun kembali ke pangkal jalan. Bolehlah dilantik sebagai calon untuk bertanding di Kemaman. Itu keadaannya. Dan hari ini juga, saudara, tiba-tiba. Ini bagi saya andaian. Bukan fakta. Saya diberitahu bahawa satu budak tu, dia pergi jumpa Datuk Najib. Hari ini, sekarang ni, saudara, apa-apa pun bila nak berlaku saja pilihan raya kecil, nama Datuk Najib sudah digunakan. Masa di pilihan raya di 6 buah negeri tu hari, nama Datuk Najib disebut. Kononnya kalau undi Perikatan Nasional, maka untuk menyelamatkan Datuk Najib. Itu mereka mencipta naratifnya. Begitu juga pilihan raya di Pulai dan juga di simpang Jeram. Nama Datuk Najib disebut lagi. Dan yang terbaru akhirnya di Pelangai. Maka bebaskan Datuk Najib. Mereka mengatakan kalau kami menang, kami akan pastikan Datuk Najib dibebaskan. Isu Datuk Najib digunakan untuk menarik penyokong. Dan hari ini, mungkin, saya kata, mungkin kerana pilihan raya Kemaman akan diadakan, budak tu datang bersama dengan wakil daripada MIC. Menghadap berjumpa Datuk Seri Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Adalah gambar sikit, saudara, gambar culipan itu yang tular dalam media hari ini, saudara. Cuma bagi saya lah, agak-agak kenapalah dia nak jumpa Datuk Najib sekarang. Sedangkan kita tahu, saudara, waktu dulu apabila kita kalah, orang yang paling teruk menyerang Datuk Najib dia orang pertama pergi bila UMNO kalah saja pilihan raya yang ke-14 dulu, dia pergi ke jumpa Datuk Najib di rumah beliau, minta supaya Datuk Najib letak jawatan. Jangan lupa, saudara, berhenti daripada jawatan menteri jadi Presiden UMNO. Kalau tidak, dia kata besok nak buat press conference bersama dengan Puteri UMNO masa itu. Tiba-tiba sekarang dah mula nak rapat balik dengan Datuk Najib. Apa hal ni? Saya tak nak sebut nama, saya menyampah. Sedangkan apa yang Datuk Najib tak buat untuk dia? Boleh dapat jadi menteri, boleh dapat jadi macam-macam jawatan lah, saudara. Dan apabila sahaja kita UMNO menghadapi masalah, dia serang bagai nak rak. Saudara, satu Melaya tahu apa yang dia tak kata pada Datuk Najib. Malahan waktu Datuk Seri Najib nak dilantik ataupun telah dilantik oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai penasihat
pengurusi Majlis Penasihat UMNO dan Barisan Nasional, dia mengeluarkan kenyataan dia sangat-sangat tidak setuju. Itu gambarannya, saudara. Nampaknya dia memang begitu, seolah dia anti Datuk Seri Najib. Sekarang tiba-tiba pagi tadi dilaporkan dia menghadap Datuk Najib. Apakah ada unsur-unsur? Saya tak tahu, saudara. Ini mungkin. Ini mungkin. Saya tak tuduh, saudara. Apakah ada perbincangan ataupun nak kembali ke pangkal jalan? Saudara, kasih design tu yang risau tu. Takut Datuk Seri Najib maafkan dia. Ini satu hal. Datuk Seri Najib ni lebih kurang saya Amidi juga, saudara. Dada lapang, 3 ekar belah kanan, 3 ekar belah kiri. Sentiasa berlapang dada memaafkan. Bagi saya, sekali hati terguris. Orang kata, memang kita boleh memaafkan, tetapi tidak boleh melupakan. The scars remain, ataupun parut itu tetap ada, saudara. Jadi saya haraplah Datuk Seri Najib, dah berjumpa semua, cukup-cukuplah. Janganlah pula nanti mungkin gamaknya suruh pujuk Presiden UMNO. Presiden UMNO pun setuju memaafkan. Cukup. Enough. Bagi saya, enough. Maaf tu boleh. Tapi jangan lupa apa yang telah dia lakukan. Bagi peluang bertanding pun kena maki hamun. Dan dia tidak. Itulah keadaannya. Jadi bagi saya lah, kehadirannya di mahkamah pagi tadi menimbulkan semacam pelbagai pertanyaan. Cuma bagi saya, pilihan raya di Kemaman ni, apakah dia nak kononnya supaya dilihat berperanan dan sebagainya, atau want to make a comeback dalam UMNO? Bagi kita cukuplah. Cukup sampai di sini, sayang. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Saya minta maaf. Tak boleh panjang-panjang, gigi sakit lagi dah. Dah mula sakit dah. Terima kasih, saudara.